Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda satu produk pelan internet dari sebuah syarikat bernama MyEWiFi. Saya rasa betul lah saya sebut nama dia kan, MyEWiFi. Okey, sebenarnya saya perasan produk ni telah pun direview oleh beberapa channel rakan YouTuber yang lain seperti Pinta DIY, Izan Jas, Izami Gadget dan juga Monaliza PC. Dan rasanya review mereka pun agak menyeluruh. Jadi untuk episod ni, saya akan cuba buat kelainan sikit dengan menunjukkan kepada anda bagaimana saya gunakan produk MyEWiFi ni selama 2 hari dalam sebuah rumah 2 tingkat. Jadi anda boleh tengok sendirilah keberkesanan dan kegunaan produk ni. Okey, selain daripada tu, saya juga akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh modify sikit produk ni untuk melajukan lagi sambungan internet 4G MyEWiFi anda. Sebelum saya teruskan, saya akan bercakap sikit tentang 4G Cloud SIM Wireless Router ni. Okey, secara khususnya, apa yang saya pegang ni adalah model R102FG. Okey, device ni anda boleh connect kepada dia punya Wi-Fi yang 2.4 dan 5 GHz dan selain daripada tu, dia ada beberapa network port. Satu untuk WAN dan dua lagi untuk LAN. Jadi anda juga boleh sambungkan komputer anda melalui Ethernet kabel. Okey, tapi satu benda yang anda perlu tahu, network port yang ada ni hanyalah berkelajuan 100 Mbps sahaja. Dia bukan gigabit. Okey, selain daripada tu dia ada juga slot untuk SIM card tapi anda tak perlukan SIM card untuk nak gunakan benda ni. Okey, apa yang menarik tentang produk ni adalah pelan internet yang ditawarkan oleh MyEWiFi ni akan membolehkan anda menggunakan beberapa rangkaian telco yang berlainan. Jadi inilah yang dipanggil sebagai servis cloud SIM. Okey, dengan MyEWiFi ni, anda boleh menggunakan rangkaian Digi, U-Mobile, Maxis, Celcom dan juga Yes. Okey, mungkin anda akan tanyalah, macam mana benda ni boleh sambung kepada bermacam telco tanpa menggunakan SIM card? Untuk nak menjawab soalan tu, saya akan tunjukkan kepada anda gambar bahagian dalam benda device ni. Okey, ini adalah board router ni. Dan kalau anda tengok pada bahagian bawah tu, ada satu modul LTE yang disambungkan pada slot mini PCIe tu. Okey, model untuk modul LTE yang digunakan ni adalah GLMM18A02 yang dikeluarkan oleh syarikat uCloudlink Technology Limited dari Shenzhen, China. Okey, jadi modul LTE ni lah yang memberikan alat ni keupayaan cloud SIM. Okey, sambil tu saya juga nak tekankan di sini, teknologi cloud SIM ni dia bukan eSIM. Cloud SIM dan eSIM adalah dua teknologi yang berlainan. Okey, cara cloud SIM berfungsi ini senang je. Device ni akan dapatkan maklumat SIM telco daripada server. Lepas tu, benda ni bolehlah connect kepada telco tersebut. Contohnya katakanlah Maxis. Jadi dengan cara inilah kita boleh menukar telco kalau ada banyak telco yang mereka ni boleh support. Dan dalam kes MyEWiFi ni, mereka ada 5 telco. Dari segi device ni pula secara khusus lah kan, hardware yang digunakan ni adalah dalam kategori biasa sajalah. Kalau anda nak tanya performance benda ni boleh ke nak lawan dengan router contohnya Huawei B818 kan? Memang tak boleh lah kan? Okey, kalau anda tengok chip yang digunakan untuk board router ni, mereka menggunakan chip MediaTek. Jadi keupayaan MediaTek ni dia biasa sahaja. Okey, antara beberapa Wi-Fi router lain yang pakai chip MediaTek ni adalah contohnya TP-Link Archer C50 dan juga Asus RT AC1200. Okey, dari segi performance 4G pula, kalau kita tengok spesifikasi teknikal untuk 4G modul tu, secara teorinya anda boleh dapat kelajuan download sehingga 150 megabit per second dan upload sehingga 50 megabit per second melalui sambungan 4G. Tapi kelajuan sebenar adalah bergantung kepada telco mana yang anda sedang gunakan dan juga faktor-faktor lain, contohnya network congestion dan sebagainya. Okey, sekarang mari saya tunjuk dekat anda bagaimana saya gunakan produk MyEWiFi ni di rumah. Untuk nak buat testing ni, saya gunakan laptop dan juga handphone. Dan daripada segi connection pula, kedua-dua device tu saya sambungkan menggunakan Wi-Fi 5 GHz. Laptop ni saya tak sambungkan menggunakan Ethernet kabel sebab router ni punya LAN port hanya 100 Mbps sahaja. Settings pada router tu saya tak buat sebarang perubahan melainkan Wi-Fi password tu sajalah. Dan daripada segi kedudukan pula, saya letak router ni dekat ruang tamu di tingkat bawah ni. Untuk penggunaan pula, saya pakai internet macam biasa dekat laptop dan kemudian untuk testing saya buatlah speed test.
Ini adalah speed test pertama yang saya buat pada laptop tu dan pada waktu ni saya bersambung dengan Maxis. Dan seperti apa yang anda boleh tengok, saya punya download dapat dalam 5.88 Mbps, manakala upload pula dapat dalam 1.19 Mbps. Dengan network yang berkelajuan lebih kurang 5 Mbps ni, boleh saja saya nak pakai internet macam biasa. Macam ni contoh saya buka YouTube, nak tengok video semua boleh, tidak ada masalah. Kalau tadi saya buat speed test menggunakan laptop di ruang tamu dekat dengan wifi router tu, sekarang ni saya buat speed test menggunakan handphone. Ni kat belakang rumah lah, jauh sikit pada wifi router tu. Tapi saya tengok download ni dia tinggi lagi daripada tadi. Sekarang dah dapat dekat 13 Mbps macam tu. Ini saya buat speed test menggunakan line telefon saya. Jadi saya menggunakan Udo. Jadi kalau tengok speed test ni, saya punya download pakai Udo dapat dalam 3 Mbps, upload pun dapat dalam 3 Mbps macam tu. Jadi dekat sini, Maxis adalah lebih laju lagi rangkaian dia. Ni saya sambung balik dengan 4G Wi-Fi router tu dan kemudian saya naik ke tingkat atas lah untuk nak sambung buat speed test kan. Jadi sekarang ni saya duduk kat tangga. Jadi macam apa yang dia boleh tengok, saya punya download dapat dalam 13 dan saya punya upload dapat dalam lebih kurang 8, 9 macam tu lah. Okey, jadi kalau nak ikutkan, okey jugalah walaupun kedudukan saya jauh daripada router tu. Yang ni saya buat speed test dekat dalam master bedroom dekat tingkat atas tu. Jadi saya masih lagi boleh dapat download dalam lebih kurang 8 Mbps macam tu. Upload pula dalam 5, 6 macam tu. Jadi kira okey lagi lah network ni. Dengan kata lainnya, coverage wifi router tu kira okey jugalah. Untuk testing seterusnya, saya bawa naik router tu letak dekat tingkat atas ni. Nak tengok ada perbezaan ke tidak kan. Jadi saya buat fast.com pula. Jadi macam apa yang boleh tengok, fast.com pun boleh dapat dalam lebih kurang 11 Mbps macam tu lah. Hampir lebih kurang sama macam speed test. Kalau sebelum ni saya buat testing pada waktu petang dan waktu malam, sekarang ni saya buat testing pada esokan pagi tu pula lah. Jadi macam apa yang boleh tengok dekat sini, walaupun saya dah buka tutup router tu beberapa kali, saya masih lagi bersambung dengan network Maxis. Dan untuk download pula, saya dapat lebih kurang dalam 9 Mbps, upload dalam 14 Mbps macam tu. Kira okey lagi lah ni. Sekarang saya buat testing dekat bahagian balcony pula. Ni kira paling hujung lah ni. Wi-Fi router tu saya letak dekat tingkat atas tapi dekat bahagian tengah-tengah ruang lah di antara semua bilik tu. Jadi kalau anda tengok speed test dekat balcony ni dapatlah dalam 6.9, upload pula dapat dalam lebih kurang 15-16 Mbps macam tu. Kira masih lagi okey dan saya masih lagi bersambung dengan Maxis. Kalau tadi Wi-Fi router tu duduk dekat tingkat atas, ini saya buat turun balik 4G Wi-Fi router tu letak dekat ruang tamu kat bawah ni. Sekarang ni saya buat fast.com punya testing lah menggunakan laptop ni. Jadi apa yang boleh tengok dekat sini dapat dalam lebih kurang 12-11 Mbps. Samalah lebih kurang konsisten saja kelajuan dia. Untuk testing yang terakhir ni, saya pergi kepada bahagian belakang sekali rumah ni lah. Jadi sekarang ni kalau anda tengok, download dapat dalam 5.37 Mbps macam tu. Upload pula dapat dalam lebih kurang 6-7 Mbps macam tu. Kira masih lagi okey lah. Nak kata laju sangat tu tak, tapi kelajuan ni kira masih lagi memuaskan dan masih lagi boleh pakai untuk penggunaan internet biasa. Sekarang saya akan terangkan dekat anda sedikit tentang pelan internet yang ditawarkan oleh MyE Wi-Fi ni. Mereka menawarkan 5 pakej internet dari pakej A yang paling murah hinggalah pakej E yang paling mahal. Untuk pakej A tu, anda kena bayar RM79 sebulan dan anda boleh menggunakan internet berkelajuan sehingga 20 Mbps untuk data sebanyak 5 GB sehari. Kalau anda habiskan kuota 5 GB sehari tu, maka anda boleh teruskan penggunaan internet pada kelajuan sehingga 1 Mbps tanpa had data. Okey, jadi mungkin anda akan terfikirlah kan, adakah ini Fair Usage Policy ataupun FUP tu? Sebenarnya, ini bukanlah FUP seperti yang telco lain kenakan. Tapi ini adalah had penggunaan mengikut pelan yang anda langgan. Kalau dia kata anda akan dapat sehingga 20 Mbps untuk download data sampai 5 GB, maka itulah kelajuan yang anda boleh dapat. Okey, seterusnya saya ambil satu lagi contoh lah. Saya ambil contoh pelan yang paling mahal, pelan E. Anda akan dikenakan sebanyak RM149 sebulan dan anda boleh dapat internet berkelajuan sehingga 100 Mbps download dan upload untuk data sebanyak 250 GB. Okey, lepas anda dah habis pakai 250 GB tu, pelan anda akan ditukarkan kepada pakej A, pakej yang paling murah tu. Okey, jadi kalau anda nak faham dengan lebih mudah lagi, mula-mula anda boleh dapatkan internet berkelajuan sehingga 100 Mbps untuk data sebanyak 250 GB. Lepas habis 250 GB tu, maka kelajuan internet anda akan turun kepada 20 Mbps untuk 5 GB data seterusnya setiap hari. Okey, katakanlah
5GB tu pun habis juga, maka anda boleh terus gunakan internet pada kelajuan 1 Mbps sehingga hari yang berikutnya. Okey, harga plan ni sebenarnya dia tak termasuk dengan device ni. Jadi kalau anda pergi dekat website dia, anda boleh tengok device ni dijual pada harga RM509 sekali dengan package A untuk bulan yang pertama. Untuk bulan yang kedua, anda kena langganlah plan mana-mana yang anda nak. Sebelum kita pergi kepada bahagian yang terakhir, saya nak cakap sikit tentang router 4G ni. Salah satu benda yang mungkin anda nak tahu adalah boleh ke tidak untuk kita nak sambungkan external antena pada router ni. Okey, sebab kita tahu dengan menggunakan external antena yang betul, kita boleh dapat signal yang lebih elok dan melajukan sambungan 4G kita. Okey, mari saya tunjuk dekat anda komponen-komponen yang ada dalam router ni. Ni saya dah buka bahagian dalam router My Wi-Fi ni. Okey, yang ada heatsink color orange tu, itu adalah yang LTE module saya cakap tadi itulah. Benda-benda yang hitam-hitam yang anda nampak yang sekeping-sekeping ni, yang panjang dan pendek ni, ini adalah antena untuk Wi-Fi dan juga untuk 4G. Yang antena panjang tu untuk 4G, yang pendek-pendek itu antena untuk Wi-Fi 2.4 dan 5 GHz. Jadi kalau kita boleh gantikan antena ni, maka insyaAllah kita boleh dapat reception yang lagi elok lah. Okey, ni saya tunjuk dia punya Ethernet port, 1 WAN dan 2 LAN. Dan macam saya kata tadi, semua port ni adalah 100 Mbps saja. Lepas tu SIM card tu kita tak pakailah dia punya slot tu. Kebetulan untuk nak sambungkan external antena pada board ni tak susah. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan dekat anda macam mana nak buat. Sebelum saya tunjukkan dekat anda cara untuk nak pasangkan external antena, saya kena cakap satu benda dulu. Kalau anda buat benda tu, maka warranty anda akan void. Device ni dia ada 12 bulan warranty. Okey, sambil itu saya pun nak minta maaf pada My Wi-Fi lah sebab tunjuk benda ni kan. Tapi dah alang-alang kita beli benda ni dekat 500, kita mode lah sampai dia betul-betul laju. Kalau anda ada device ni, anda bernasib baik kerana dia punya LTE module ni senang saja nak cabut kabel untuk antena asal dia tu. Jadi anda cuma perlu cari benda ni yang dipanggil IPEX to SMA kabel ni dan anda cucuk balik dekat tempat kabel antena yang asal tu. Anda tekankan dia macam ni, dia akan clip dekat atas tu dan itulah dia cara untuk anda nak sambungkan external antena. Lepas anda dah pasang kabel IPEX to SMA tu, maka anda bolehlah sambung apa-apa antena yang anda nak. Macam ni saya pakai sajalah satu antena 4G yang biasa. Semata-mata untuk nak tunjuk dulu dekat anda macam mana rupa dia bila kita dah sambungkan external antena. Inilah dia. Ni saya tunjuklah sikit close up macam mana external antena tu disambungkan kepada LTE module tu melalui IPEX to SMA kabel tu. Jadi kalau anda nak sambung external antena, anda boleh ikutlah cara macam ni. Sekarang saya akan tunjukkan dekat anda demo speed test sebelum dan selepas saya menyambungkan external antena. Untuk testing yang pertama ni, saya gunakan internal antena dulu. Saya bersambung dengan network Maxis. Jadi anda boleh tengok dekat sini, saya punya download dapat 17.7 Mbps. Saya punya ping dalam 27 ms. Manakala saya punya upload pula dapat 7.61 Mbps. Untuk testing yang kedua, saya gunakan external antena. Yang sekarang saya masih lagi bersambung dengan network Maxis dan pada server speed test yang sama. Okey, external antena ni pun saya pakai external antena Wi-Fi biasa saja. Okey, walaupun dengan external antena Wi-Fi ni, saya punya download dah dapat 39.3 Mbps, saya punya ping dah turun kepada 22 ms dan saya punya upload dah naik kepada 9 Mbps lebih kurang macam tu. Jadi lagi tinggi daripada internal antena. Untuk nak double confirmkan result speed test ni, saya buat lagi speed test ni dengan menggunakan server speed test yang lain. Jadi sekarang anda boleh tengok, saya punya download dapat 32.9 Mbps, saya punya upload dah naik sampai 42.8 Mbps. Alright, jadi itulah dia review tentang produk My Wi-Fi Cloud SIM ni. Kalau anda tanya saya, adakah plan internet My Wi-Fi ni bagus atau murah? Kita kena tengok penggunaan. Kalau anda selalu pergi ke banyak tempat, maka Cloud SIM ni dia sangat berguna sebab anda tak payah nak risau tentang isu telco tak ada coverage. Tengok telco mana yang ada dekat situ, dia boleh pakai. Anda tak lekat dengan satu telco. Okey, selain daripada tu, kalau anda gunakan benda ni dekat rumah dan kawasan rumah anda tu ada coverage yang elok untuk beberapa telco. Contoh katakanlah macam ni lah, macam Digi, Maxis, Mobile, semua okey. Kalau salah satu telco tu anda rasa slow, maka anda boleh set dekat device ni untuk tukar ke telco lain. Tapi anda tak boleh nak set dekat telco mana lah, dia akan pilih secara automatik. Okey, balik kepada plan internet ni.
Kalau anda dah pakai plan internet yang best, contohnya lah katakanlah Digi Infinite 150 dengan router 4G Huawei B818, maka memang benda ni tak boleh nak lawan dari segi performance. Sebab contohnya kan, saya dah test sendiri kelajuan Maxis di rumah saya sebab device ni cukup suka connect kat Maxis kat sini kan. Speed test menggunakan Huawei B818 dengan SIM card Maxis tu adalah jauh lagi tinggi dari speed test menggunakan Maxis dalam cloud SIM router ni. Okey, jadi adakah produk dan plan internet MyE Wi-Fi ni okey? Itu adalah terpulang kepada keperluan dan kegunaan anda. Untuk penggunaan internet biasa, benda ni memang okey. Alright, sambil tu kan, mungkin anda juga akan terfikir, kalau kita pakai mode ataupun mereka panggil pakai trik telco macam VPN dan sebagainya tu kan, kita boleh bypass speed dan quota restriction pada plan ni kan. Mai saya tolong cakap siap-siap, benda tu tak akan jalan. Sebab kota yang diset tu, dia bukan diset oleh pihak telco. Tapi dia diset oleh pihak MyE Wi-Fi. Okey, saya harap penerangan dalam video ni dapatlah membantu anda untuk lebih memahami produk MyE Wi-Fi ni. Jadi sekiranya episod ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like dan subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi ni. Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.